zikir, akal dapat memahami bacaan, kemudian hati dapat ingat pada dia, dan lepas tu angkat tangan lagi mohon pula ampunan. Inilah antara nikmat yang besar yang mungkin kita jarang syukuri. Jadi kalau kita tahu ini semua bukan kekuatan kita, sebab apa? Kita dah baca la haula wala quwwata illa billah. Tapi ini adalah kekuatan yang Allah beri, dan Allah beri pada orang yang dikenaki, bukan diberi pada semua orang. Kalau diberi pada semua orang kekuatan untuk sembahyang jemaah, surau ni tak kosong macam ni. Surau ni dah penuh dah. Kalau datang sembahyang jemaah itu atas kekuatan diri masing-masing, surau ni dah penuh. Tapi kekuatan sembahyang jemaah itu adalah pilihan, dan Allah beri kelulusan. Jadi manusia ni kena buat pilihan. Dia diberi akal untuk pilih, okey, nak gini ke nak gitu, nak gini ke nak gitu. Kerana surau tu sebelah bangunan kita, bawah bangunan kita. Tapi kalau Allah tak pilih, tak bagi datang, memang tak datang lah. Itu je lah. Jadi bila dibagi datang ni, syukur banyak-banyak. Kenapa? Bila ada nikmat ni kita syukur, moga-moga Allah tambah. Itu yang kita kena faham dengan sungguh-sungguh. Okey, muka berapa ni Syam? Abang Jamal? 108. 108. Dan ketahui olehmu. Aku tanda Syam saja je nak tengok kau tahu tidak. Tu ketik lama tu. Ini bab apa ni Syam? Ni baca bab apa ni? Kedekut. Kikir akan harta. Dan ketahui olehmu. Surau ni buat korban? Tak ada buat korban. Buat kat tempat lain lah, orang surau lain. Okey lah. Ni korban mana pula ada korban Orang lain buat kat mana? Ada orang dia hantar pusat penyembelihan dah korban, dia lapar sini. Ni tak tempat tumpang An-Najah lah. Orang Kaliah An-Najah buat. An-Najah ada padang An-Najah mana Pedropang. Kat depan tu, yang atas bukit tu. Tu nama An-Najah. Dan ketahui olehmu, wali-wali musnah datang settle lah. Tak ada risau ni. Berapa? Depan lagi. Ini tanda 109? 108 Dan ketahui olehmu 110. Depan lagi? Ada pun mereka. Ya ke? Tak apalah. Itu tanda 108. Tapi ni dulu yang lain kan. Tak apa. Ada pun mereka yang tiada melalaikan dia akan kampung itu. Kampung tu dunia lah. Maka harus baginya menjadikannya. Orang yang tak lalai dengan dunia, ambil lah banyak-banyak. Kalau tak lalai lah. Tapi selalunya bila dunia ini dah diambil dengan banyak, dia akan melalaikan. Lepas tu dalam kitab Imam Ghazali ada satu perkataan yang ada ulama kata hadis ni lemah gitulah, tapi saya sebut jugalah perkataan ni. Rasulullah kata dunia ini jifah, dunia ini bangkai, dan yang merebutnya adalah anjing. Dia dari perkataan itulah. Dunia ini bangkai. Tu Rasulullah kata dunia ni dilaknat kecuali orang-orang yang duduk menuntut ilmu dan berzikir. Itu je. Yang lain semua dilaknat, lain semua tak ada makna. Jadi dikatakan dunia ini bangkai, yang merebutnya adalah anjing. Maka berkatalah Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah. Abu Darda kata apa? Kalau kau nak dunia ni, kau kena tahan bercakap dengan anjing. Betul, bercakap. Anjing kau berebut dengan rupa dia. Dia cakar, dia ni, dia gigit apa. Jadi kalau kau nak rebut dunia ni, kau kena tahan bercakap dengan anjing. Kan kita nak tengok orang ni meniaga, orang ni laku, orang tak laku, orang ni sihir, kadang-kadang orang main sampai sihir. Orang ni nak projek, orang ni nak projek, orang ni jodoh, orang ni sarfa, orang ni rasuah, orang ni gini, orang ni gini. Bergaduh-gaduh, berburuk-buruk. Berburuk-buruk. Saya benar dulu masa naik motor dulu, saya repair motor kat tu kedai. Rupanya sebelah tu ada kedai baru buka. Tapi bukan orang masa kita lah, faham lah kan.
Dia kata you jangan repair sana, dia banyak mahal. Kawan ni baru buka 2 hari. Memang dia akan berebut, terutama orang-orang yang tidak ada agama ni. Dia tak peduli. Dia sanggup buat apa saja. Kenapa? Dia berebut macam mana anjing berebut daging tu. Anjing berebut najis. Dan najis itu adalah dikatakan, jifah itu adalah dikatakan dunia. Hinanya dunia ni, yang itulah dia rebut-rebutkan rupanya. Hinanya dunia ni, yang itulah dia rebut. Hinanya dunia ni sampai semayang tak khusyuk memikirkan dia. Hinanya dunia tu, yang itulah yang kita bimbang. Langkah ada lagi yang patut kita bimbang. Nasib kita dekat akhirat, nasib kita dekat syurga, dekat neraka, nasib kita kat padang mahsyar. Patutnya itu yang kita bimbang, bukan urusan dunia ni. Tu kadang-kadang kawan-kawan meniaga kan, lama tak nampak datang kelas. Dia kata mana pergi lama tak nampak kelas. Heboh lah ustaz, meniaga gini-gini. Saya diam je lah, cantik tak apa. Dia cakap Rasulullah katakan hidup di dunia bagaikan selamanya. Dia dah salah faham hadis lah. Bukan kau kena kerja, kau kena berniaga sampai tak tahu mengaji. Ini salah. Rasulullah kata hidup di dunia bagaikan selamanya, maknanya urusan dunia ni boleh tangguh. Itu maksud dia. Sebab selamanya urusan dunia ni maksud dia boleh tangguh. Berniaga lagi dapat sampai sini tak apa, besok cuba lagi, tak ada masalah. Tapi urusan akhirat Rasulullah kata beramal engkau seolah-olah kau mati besok. Urusan akhirat tak boleh tangguh. Belajar agama tak boleh tangguh. Nak duduk zikir tak boleh tangguh. Nak sembahyang witir jangan tangguh-tangguh. Nak beribadat jangan tangguh-tangguh. Nak buat kebaikan jangan tangguh-tangguh. Nak taubat jangan tangguh. Kenapa? Seolah-olah kau mati besok. Dunia jangan risau, boleh tangguh. Tahun ni ingat nak beli rumah, deposit tak ada. Tak apa, tahun depan ada. Kenapa? Boleh tangguh. Kenapa? Dunia ini bagaikan hidup selamanya. Jangan risau pasal dunia. Jangan risau pasal dunia. Tapi kalau baca Quran jangan tangguh. Kalau mengaji tangguh. Kenapa? Bagaikan mati esok hari. Itu Nabi. Sebab tu bila orang tak faham hadis ni, dia tak belajar hadis ni, dia nampak seolah dunia ni kena kumpul macam kita hidup 5,000 tahun dah. Bukan tu. Lepas tu salah faham. Dia nak mengaji. Itu huraian yang betul. Bermaksud urusan dunia boleh tangguh. Kita buat kerja, orang azan nak pergi jemaah, tinggallah, kejap lagi boleh buat. Itulah. Kenapa? Hidup selamanya. Bagaikan menunjukkan urusan dunia boleh ditangguhkan. Maka harus baginya menjadikannya. Maka tiada ada hadis ini mansuh dengan segala menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Tak bawa spek tak nampak. Beberapa lelaki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Sahabat ni yang kaya pun ramai. Sayyidina Osman hijrah ke Madinah, ada orang nak beli, dia orang Islam nak orang Yahudi jual air yang mahal pada orang Islam. Jadi Sayyidina Osman kata apa? Aku beli. Dia tak nak jual. Tak apalah kau beli, aku jual kat aku separuh. Maknanya hari ini aku jual air, besok engkau jual air, lusa aku jual air, esok engkau jual air. Akhirnya Yahudi setuju. Jadi bila dibayar separuh harga telaga ni, jual separuh. Hari ini bila time Sayyidina Umar berniaga, dia tak jual air, dia bagi free pada semua umat Islam. Bagi free. Dia kata engkau ambil air banyak-banyak 2-3 hari tak apa, besok engkau tak perlu datang ambil air. Jadi besok bila Yahudi nak jual air pada orang Islam, tak ada orang beli. Kenapa? Sayyidina Osman dah bagi free banyak-banyak telaga tu. Lusa datang lagi ambil air. Lepas tu hari keempat Yahudi ni pula berniaga. Sebab dia dah jual separuh, tak ada orang datang. Akhirnya dia rugi. Dia tunggu-tunggu tak ada orang beli air dia. Akhirnya Sayyidina Osman kata ginilah, kau jual kat aku, jual lagi separuh. Sayyidina Osman pun beli. Lepas tu Sayyidina Osman bagi free semua orang minum, orang Islam. Kaya. Sayyidina Osman ni memang kaya. Dia businessman. Inilah contohnya sahabat dikatakan tidak melalaikan dengan zikrullah.
Apa tanda dia? Yang Imam Syafi'i kata apa? Masuk tahajud, lepas isyak tidur sekejap, Allahu Akbar, 1 rakaat dikatakan baca 15 juzuk tahajud. Rakaat kedua baca 15 juzuk, settle. Dekat subuh baru habis. Oi, dahsyat lah. Imam Syafi'i pun sama, lepas isyak masuk Kaabah. Anak murid dia masuk juga, anak murid dia keluar. Anak murid dia keluar tunggu sampai dekat subuh, intai tengah semayang, intai tengah semayang, intai tengah semayang, sampai subuh baru keluar. Maka berkatalah anak murid Imam Syafi'i ini kepada dia, dia kata, wahai tuan, kenapa tuan semayang lama? Dia kata, aku semayang 2 rakaat. 1 rakaat 15 juzuk, rakaat kedua 16 sampai 30. Kenapa tuan buat begitu? Tidakkah kau tahu Sayyidina Osman juga buat begitu? Ini ibadat ahli syurga. Bukan main-main ni. Kita baca tanya kita lah, tak guna tanya. Kita baca apa tahajud ni, jangan tanya. Iftitah pun tak baca. Biar sunat, iftitah pun tak baca. Allahu Akbar, tu Fatihah. Ada sahabat nama dia Abu Zar, dia kata, Aku dengan Nabi dengar ada orang semayang, dia baca iftitah, Allahu Akbaru kabira kan. Maka Rasulullah kata apa? Aku heran, telah dibuka baginya pintu-pintu syurga. Sebab tu jangan tinggal iftitah. Sebaiknya jangan tinggal iftitah, terutama dalam sembahyang sunat. Allahu Akbar, baca iftitah. Baca iftitah. Lepas tu baru baca Fatihah, lepas tu baru baca surah. Kenapa? Abu Zar kata, aku dengar Nabi kata, aku heran melihat seorang lelaki, dia baca iftitah, dengan itu menyebabkan terbukanya pintu-pintu syurga. Saya ajar tadi, tengah hari tadi kat Meritim, ada hadis lah kita baca. Lepas ni jangan tinggal iftitah lah. Kalau tinggal surah tu makruh, tinggal iftitah ni dalam kitab tak kata makruh, tapi meninggalkan kelebihan yang sangat besar. Iftitah ni dia adalah doa pembukaan dalam solat. Tu iftitah, tu maksud dia, doa pembukaan dalam solat. Dalam tu kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar kabira, sebesar-besarnya kan. Lepas tu kita baca doa tu, wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan wajah aku, fataras samawati wal ard, pada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Fatara ni Allah cipta langit dan bumi tanpa ada contoh. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan kehebatan dia. Maknanya sembahyang ni jangan main-main. Kita tengah hadapkan wajah kita ni pada Allah. Dan Allah ni dicipta langit bumi, tak contoh. Hebatnya dia. Hebatnya dia. Jadi kalau kita boleh rasa kehebatan Allah, maknanya kita cakap diri kita, kau jangan main-main. Kau hadap wajah kau pada siapa ni? Bukan pada bos, bukan pada manusia, pada Allah. Yang dia buat engkau, dia buat apa, dia buat semua, tak ada contoh. Hebat, dia bukan copy paste, bukan. Hebatnya dia ni. Jadi dengan situ kita akan terasa betapa kedilnya diri kita. Rasa kedil diri kita. Tadi petang saya baca Ibnu Qudamah online, 5 suku. Ibrahim At-Taimi dalam kitab Ibnu Qudamah, Jalan yang Lurus, Ibrahim At-Taimi, dia berkata, ada kalanya aku berangan, aku memeluk bidadari, dan aku makan dari nikmat syurga. Lepas tu, dan aku berkata, kalau boleh aku dalam berangan itu, kalau boleh aku nak beritahu, aku nak apa? Aku nak kata, kembalilah aku ke dunia, aku dah buat amal baik lagi, supaya nikmat aku ni lagi banyak, lagi besar. Kemudian aku bayangkan aku disiksa dalam neraka, dan kemudian aku berkata, wahai diri, baik Allah, kau kembalikan diri ni ke dunia, supaya aku dapat beramal dan menghilangkan siksaku. Dan daripada dua keadaan ni aku berkata pada diriku, apa? Sekarang ini engkau telah beroleh apa yang kau ceritakan. Apa yang kau ceritakan? Engkau ingin kembali ke dunia, dan sekarang kau masih di dunia. Wahai Ibrahim At-Taimi, beramallah engkau. Dia kata gitu. Dulu kalau pergi Gombak, Sungai Cincin, tahu? Gombak Sungai Cincin, batu berapa tak tahu, saya tak ingat. Lalu saya pergi dengan beberapa pejabat, pergi buat rombongan naik kereta. Al-Khalidi, ada surau tu nama dia Al-Khalidi.
Sana dia punya imam dia Ustaz Muhammad Nasib, betul saya lah. Jadi orang tua-tua ni cerita, guru ni Al-Khalidi ni, kalau depan surau tu ada satu bilik, dalam tu ada kubur. Tapi depan surau ni dia ada tangga, dekat tangga ni ada kubur tau, kubur buatan. Macam kotak kimin, lepas tu dia yang lahat. Jadi kalau anak-anak murid dia yang lihat nak beramal, yang nakal kan, tak nak belajar, tak sungguh, jadi guru ni akan suruh anak murid dia masuk, dia tutup sekejap tutup, lepas tu dia buka. Maka anak murid dia ceritalah dengan bapa-bapa dia orang, dengan anak-anak dia orang. Dan anak dia orang ni ada yang masih hidup lagi lah, tapi dah tua lah. Maka berkatalah, dia kata, kami masuk dalam sekejap je, tapi kami rasa kena bunyi, dengar bunyi rantai, dengar bunyi orang menjerit. Sebenarnya tak ada apa-apa, itu sini kosong je. Ada yang keluar menangis-nangis, ada yang keluar bertobat terus. Dan lubang tu dibuat oleh guru sendiri, dia yang gali. Seperti orang soleh dululah. Kalau rasa malas ibadat je, dia masukkan diri dalam tu, dia tutup. Lepas tu dia bayangkan dia dalam barzah. Dan waktu tu dia akan minta untuk kembali ke dunia balik, takut untuk beramal soleh. Lepas tu dia keluar, dia akan rasa lebih semangat. Orang dulu dia buat gitu, orang sekarang dia buat, orang kata dia gila. Tu lama dekat Syria tu, siapa nama dia? Dia buat lubang kubur, lepas tu dia duduk dalam tu. Dia buat apa? Baca Quran. Satu hari dia baca 10 juzuk dalam kubur buatan dah. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu yang sunat ziarah kubur tu. Sunat ziarah kubur. Kenapa? Dengan mengingati mati ni akan memperkuatkan kita untuk taat. Tak ada nafsu ni, dia degil dia tak ada benda lain yang boleh menakutkan dia. Kecuali sergah dia, ingatkan dia, beritahu dia kau akan mati. Bila? Anytime. Beritahu dia gitu. Anytime. Anytime orang boleh masuk dalam WhatsApp grup Surau Al-Husna, sahabat kita nama sekian tingkat 7 telah meninggal dunia. Anytime. Anytime anak kita boleh pegang, anak kita kalau mendengar dah pandai, dia boleh ambil handphone kita, dia kata, abah saya sedang sakit, mohon doakan di ICU. Bila anytime, malam ni pun boleh, besok boleh. Dan dia boleh kata nanti lagi sejam, dia kata Al-Fatihah. Boleh jadi, kemungkinan. Jadi dengan mengingatkan benda-benda gini, mudah-mudahan kita dah ada satu kekuatan untuk apa? Untuk beramal. Kau tidak malas kan? Nak bangun malam-malam, tengok jam pukul 4, pukul 5, 5.30 malam, azan pun bangun. Nak baca Quran rasa tak nak, rasa gitu, rasa gini, nak belajar malas, nak buat murtaan malas, nak gitu malas. Jadi sergah ni bagi dia kekuatan. Makan pil bagi kuat amal. Pil itu bernama zikrul maut. Rasakan betul-betul Allah kata dunia ini adalah benda adalah menipu daya, mata gurur, benda yang menipu. Rasakan betul, baca ayat tu, rasakan dunia ni menipu, dunia ni menipu, dunia ni menipu. Macam gubernur zaman Saidina Umar. Kalau gubernur ni zaman Saidina Umar ni, gubernur ni kadang-kadang dia jadi senarai orang nombor 1 tu dapat zakat. Kenapa? Dia paling miskin. Dulu zaman sahabat tu, kalau gubernur dia paling miskin. Kadang Saidina Umar datang, kenapa nama kau nombor 1? Dia kata aku hanya ada 9 pedang dan sebiji mangkuk. Tu je ada dalam rumah dia. Makanan pun kadang ada, kadang tak ada. Tapi gubernur berbeza dengan sekarang dia, diorang ni saudara pertamanya yang dapat zakat. Bila Saidina Umar bagi duit, ada mesyuarat ke apa tak tahu, bagi duit, bagi dinar untuk bagi-bagi pada orang miskin. Dia balik dia kata dengan bini dia, tolong aku, tolong aku. Aku telah diberi bala oleh Allah, tolong aku. Kita telah diberi bala. Isteri dia berkata, wahai suami aku, kenapa? Adakah Amirul Mukminin telah meninggal? Dia baru balik dari Mekah. Tidak, aku daripada ni duit ni diamanahkan aku untuk bagi orang miskin. Cepat tolong aku, cepat tolong aku, bagi. Dia takut nak pegang duit, dia tak perlu duit ni. Kenapa? Dia tahu dunia ni tak ada apa-apa. Sampai peringkat tu mereka boleh rasa layaklah mereka ni dipanggil radhiyallahu anhu. Allah redha kat dia. Dia dapat rasa dunia ni betul-betul tak ada apa-apa, tak perlu nak rebut.
Tak perlu nak berebut. Ada, tak ada, sudah. Tapi akhirat tidak. Akhirat kena pergi cari. Akhirat kena buat betul. Akhirat kena sungguh-sungguh. Akhirat kena rajin-rajin. Kenapa? Itulah yang dikatakan menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ketahuilah dan ketahui olehmu. Tuan guru ni kata, engkau kena tahu benda ni. Bahawasanya ni maksud dia apa? Sesungguhnya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Bukan harta ni semua tak bagus, bukan semua duit tak bagus. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Kalau harta tu tak lalaikan daripada ibadah, tak apalah. Bolehlah sumbang. Tu kadang-kadang saya secara peribadi saya sedih jugalah kadang. Kawan-kawan cakap, aku dapat projek ni 10 juta, tapi aku kena bayar duit lobby 800,000. Ni contohlah. Ni kawan cakap ni. Tengok tak, benda dah tukar nama. Sebenarnya duit apa tu? Tahu lah kan duit apa kan? Tapi untuk mengindahkan dia panggil lobby. Nampak? Masuk duit dalam bank, dia ada riba. Pinjam loan, bayar lebih, dia ada riba. Tapi ditukar nama, interest. Bahasa Melayu, faedah. Bahasa Melayu, keuntungan. Dia tukar nama. Arak, alkohol. Nampak macam apa? Standard sikit, alkohol. Riba, interest. Itunya masa ngaji dengan Pak Yazid, Pak Yazid mengamuk tu. Bukan songkok, kopiah, bukan riba, faedah, dia kata. Sama lah tu. Pak Yazid cukup geram arwahnya dulu. Bukan songkok, kopiah, bukan riba, faedah. Sama lah, tak songkok, kopiah, itulah fungsi dia kata. Bukan riba, faedah. Dan diindah-indahkan akhir zaman ya. Fitnah yang besar, diindah-indahkan nama yang riba tu, diindahkan dengan nama yang indah. Conventional, nampak? Bunyi macam professional. Nampak bunyi macam conventional. Cakap ni riba, ni Islam, kan senang. Jadi bila pegawai ni Islam, dia kata-kata pasti jangan ambil ni lah. Ini riba ni sistem. Kita ni orang Islam, kita ambil pinjaman Islam. Terang dekat dia apa beza dia, gitu lah. Patutnya itulah peranan kita orang Islam. Yang sangat menakutkan bila orang Islam dia kata sama je. Sama je cik. Bahkan dia kata pinjaman Islam ni bayar lebih sikit. Tak tahu lah. Pulang lah. Jawablah besok ke akhirat Jawablah besok ke akhirat. Saya dengar, saya takut. Sebab saya dah dengar orang cakap ni depan saya. Mana sama Islam dengan tak Islam? Betul lah bagaikan langit dengan bumi. Mana sama pinjaman Islam dengan riba? Tak sama. Sama je pakcik. Ini balahan Islamik, bayar lebih, baik ambil ini. Dia boleh recommend sebagai asli Muslim patutnya dia jangan recommend. Kita recommend, orang tu ambil, orang tu bayar 35 tahun, kita dalam hati pun berseksa. Kenapa? Kita recommend, kita sign. Saya tak tahulah macam mana. Terpulang lah, tu orang kata baca agama. Ada pun harta yang menolong atas ibadah, maka ia dipuji. Ni'mal mal soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Beli motor, bawa pergi surau, tak dikeji harta tu. Tapi jangan beli motor pinjaman riba dekat kedai tu. Dia lambat, kita kena interest lah. Ni habis lah. Maknanya berurusan dengan riba. Bila berurusan dengan riba, dalam Quran kata Allah Ta'ala istihar perang. Istihar perang tu, istihar perang. Maknanya Allah Ta'ala tak pandang dengan rahmat. Ambil insurans pun, cubalah ambil insurans Islam.
Ambil tu baru ni siapa bagi saya WhatsApp yang ahli fatwa kata apa, curut nyawa yang bukan Islamik ni haram. Memang haram pun. Insurans kalau bukan Islamik memang haram pun. Tapi mungkin orang Melayu dah ramai ambil, itu yang dikeluarkan fatwa tu. Bagus juga dalam situ sebagai panduan. So jaga beli rumah dengan loan riba 35 tahun kita berlumang tau. Kalau kita dah terlajak, dulu mungkin tak faham, settlekan. Try untuk fikir dapat duit buat full settlement. Kenapa? Potong, tak nak terlibat. Kenapa? Dosa dia ni Allah istilah perang. Lepas tu kena rasa takut lah. Bimbang gitu patutnya. Tetapi tiada sayugia membanyakkan dia. Walaupun kita kata harta ni tolong kita untuk ibadah, tolong bawa pergi masjid, tolong gini, tolong itu, kadang-kadang dia tertipu dengan perkataan ni, menyebabkan dia ambil harta tu sebanyak-banyaknya dengan harapan dia jadi ibadah. Macam orang kerja lah, siang malam kerja, siang malam kerja, berniaga siang malam, sampai tak sempat belajar fardu ain, tak reti, sifat 20 tak reti, belajar semayang tak reti, apa benda tak reti, tauhid tak reti, fiqh tak reti, tasawuf tak reti. Dia kata pergilah masjid malam-malam, banyak kerja. Akhirnya bila dia nak defend diri dia, selalu orang kata apa? Kerja pun ibadah. Nampak? Tengok kerja pun ibadah. Kerja ibadah jadi ibadah di 5 syarat. Apa? Niat kerana Allah. Ni saya cakap selalu ni. Niat kerana Allah. Nombor 2 apa? Pekerjaan yang dilakukan tak haram. Bukan kerja jual dadah, bukan kerja mencuri, bukan kerja merompak, bukan kerja kilang arak. Kalau kerja benda-benda tempat haram ni, kerja nombor ekor, tak ada ibadah. Niat ada betul. 1. 2, tidak melakukan pekerjaan yang haram. 3, pelaksanaan kena ikut syariat. Kalau berniaga, timbang kena betul. Kalau bekerja makan gaji, tak tipu MC, tipu claim, tak ada ibadah. Nombor 4, hasil pekerjaan ini mesti ke arah kebaikan. Dapat gaji ni, bayar sewa rumah, ke arah kebaikan. Contohlah bagi mak ke apa ke. Nombor 5, tidak meninggalkan perkara fardu. Fardu ni apa? Semayang, puasa, zakat, belajar agama. Kalau kerja teruk-teruk dan tak belajar fardu ain, malam tak sempat pergi surau masjid, mana ada kerja jadi ibadah? Kenapa? Tinggalkan benda fardu. Apa dia? Belajar agama. Itu je. Itu je. Lepas tu kalau tak jadi ibadah, kosong lah. Maksudnya kita keluar pagi ni, pergi gelap balik gelap, tidak nilai sebagai pahala. Kenapa tak nilai pahala? Dikatakan benda itu tidak ibadah. Itu nak kena belajar 5 syarat tu, baru kita faham. Jadi belajar agama ni tak boleh tinggal. Kalau tiba-tiba tak datang, kena datangkan rasa bersalah lah. Kenapa lah aku ni, apa dosa aku, Allah tak izinkan aku duduk belajar agama. Kena rasa gitulah. Kena rasa gitu. Moga-moga bila dapat datang, syukur. Ya Allah, syukurlah kau bagi aku belajar. Aku banyak benda tak tahu punya. Gitu. Lepas tu apa-apa saja amaran yang Rasulullah keluar yang nampak macam dia tak suka walaupun benda tak wajib. Contohnya korban lah. Rasulullah kata siapa yang mampu melaksanakan korban dan dia tidak buat korban, maka Rasulullah kata jangan datang musallana. Musallana ni apa? Musallana, jangan datang tempat solat kami. Nampak Maknanya seolah-olah dia kata kami ni dia. Kami ni dia. Kami ni apa? Orang tak buat korban ni, kami. Siapa ada mampu buat korban, tak buat korban, jangan datang kat kami. Maknanya kau ni macam orang asing lah. Lepas tu kalau mampu buat korban, mampu maksud apa? Ada belanja raya haji, hari tasyrik 3 hari. Ada belanja makan minum untuk tanggungan dan diri pada 4 hari ni. Dan apa saja keperluan, pakaian untuk 4 hari ni, sewa rumah untuk 4 hari ni ada. Maka ada duit lebih dari sini, maka dia kena buat korban. Tak buat korban, jangan datang tempat solat kami. Nampak tak bunyi apa ni? Kalau AJK kata siapa tak bayar duit yuran surau, jangan datang. Maknanya apa? Tak suka. Jadi bila Rasulullah kata kalau kita tak buat ni, jangan datang, maknanya dia tak suka.
Ada orang tak buat korban. Kenapa tak buat? Dulu dah jam 6 dah buat lah, bapak aku buatkan. Ni korban tak buat, tapi baru beli iPhone, apa siapa yang mahal iPhone? Apa yang mahal? iPro apa? Apalah nama iPhone mahal. 5,000 baru beli. Tak bawa korban, 5,000 cash beli handphone. Lepas tu korban bawa handphone, cakap depan lembu. Lembu kata dia ni tak boleh pakai, lagi bodoh daripada aku. Beli handphone cash 5,000 tak bawa korban. Lembu kata, engkau ni patut kena sembelih kan, gitu. Bukan aku, engkau patut ganti aku. Rasulullah kata jangan datang tempat solat kami. Dia datang muka tak malu, lamba datang. Daging mana? Daging aku mana? Aku ni batang pinang. Ambil batang pinang tu pelangkung kepala dia pun tahu. Kadang-kadang sorok, ambil ekor lembu sorok kat motor, ambil kaki lembu sorok kat motor. Saya dah tengok semua saya cakap ni. Ada yang pergi curi kepala lembu taruh dalam tong jenazah, lupa nak ambil. Asal orang bau busuk tu jenazah, ingatkan ada mayat, rupanya kepala lembu ulat-ulat dah. Tak apa punya kerja tu. Mana boleh ambil? Nak ambil kena minta permission dengan AJK yang menguruskan, sebab mereka dia beri mandat untuk bahagian. Allah, bahaya begini. Sama macam haji kan, mana orang pergi haji kan, Rasulullah kata siapa mampu pergi haji, dia tak pergi haji, terpulanglah pada dia nak mati Yahudi ke Nasrani. Wah, lagi dahsyat kan, lagi takut kan. Terpulanglah pada dia nak mati Yahudi ke Nasrani. Takut nanti ada orang buat hari haji siapa datang masjid untuk korban, cek abang buat korban tak? Tak. Luar negara ada buat? Tak. Tengok kereta besar abang macam mampu ni, tak buat, abang balik. Kau siap lah pejabat agung, dia baling kau dengan meja ni. Saya ada cadangan. Kenapa dulu masyarakat dulu saya tak boleh masuk? Baca hadis ni, Rasulullah kata siapa yang mampu buat korban, tak buat korban, jangan datang tempat solat kami. JK memang tak buat gitulah. Tak apalah, tak buat lah. Datang kau datang. Mana kau datang ni macam muka tak malu tu, muka tak malu kan? Atau muka tak malu. Kalau kata jangan datang, dia datang. Siapa ada duit pergi buat korban. Online pun boleh buat lagi ni, online dekat Kemboja, Yayasan Ikhlas, banyak tempat boleh buat. Bayar online. Lepas tu telefon ke, bagi voicemail ke, saya mewakilkan. Itu paling bagus lah, pergi buat korban. Jangan buat korban. Takut Rasulullah tak berapa suka lah. Bukan wajib. Siapa ada duit pergi haji. Kalau tunggu tabung haji lambat, dapatlah duit, mak jual tanah, mak bagi 600,000 contoh ni. Tahun depan book haji. Mungkin tahun depan turun sikit. Ni tahun ni Covid ni, satu orang kalau swasta 50 lebih ribu. Dulu saya pergi Purada, saya pergi dulu 38. Saya pergi dengan rumah lah. Itu pun dapat duit papasan berhenti kerja. Pejam mata je pergi. Merayu dah 5 tahun tak dapat. Pergi. Sekarang package yang sama 68,000. Dia jadi double lah, pokoknya double. Dekat-dekat double lah, 68, 69,000. Kalau kita dah katakan ada rezeki kan, dapat ni lah duit gini lah, mungkin gaji mungkin tak mampu. Ada atuk, ada tanah kat mana-mana ke, Afghanistan, Gostan, anda tahu kan. Lawyer datang rumah, Syam, ni ayah kamu ada tanah di London bersama mampu. Dan dia adalah jual, yang mana ke aku ni duit kamu 18 juta, booking pergi haji. Kenapa? Rasulullah kata siapa mampu pergi haji, dia tak pergi haji, terpulanglah pada dia nak mati Yahudi ke Nasrani. Rasulullah macam tak nak ambil tahu. Kau tinggal lah nak mati apa, kafir ke apa benda macam. Maksudnya Rasulullah dia tak suka. Saya bila dengar ceramah haji, muntah-muntah cakap macam ni kan, kita berfikir, kita dah niat, ada duit aku pergi. Balik ni macam mana, tu cerita lain. Tapi mesti ready lah juga sepandang nak makan apa kan. Tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu
sekadar yang memadai sahaja. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad fid dunya kafafa. Kerana doa Nabi SAW, ya hai Allah, ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ia berlebih daripada yang madai, bahkan sekadar hajat saja. Nabi doa macam ni. Nabi ada pernah doa, ya Allah, hidupkan aku miskin, hidupkan aku miskin dan matikan aku miskin, dan masukkan aku dalam syurga bersama orang miskin. Rasulullah ada doa ni. Dia kata apa? Aku melihat di syurga, kebanyakan ahli syurga adalah orang miskin. Rasulullah tengok banyak miskin, ahli miskin. Lepas tu kalau kita ni fakir miskin ke miskin, jangan risau lah. Jangan risau. Kenapa? Rasulullah kata kebanyakan ahli syurga orang miskin, dan kebanyakan ahli neraka adalah orang kaya. Orang surau. Apa? Kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Wanita. Wahai muslimah, bersedekahlah, Rasulullah kata. Kenapa? Bersedekah ni yang hindar api neraka ni. Kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Wanita tak ngeri ke? Orang tak miskin tak ngeri ke? Rasulullah dah kata yang banyak ahli masuk syurga orang miskin. Bukan suruh miskinkan diri. Maknanya jangan kejar dunia ni. Kalau susah sikit-sikit tak apalah, sabarlah. Dan lebih malang kalau miskin tak ikut agama. Kalau kita tengoklah kesian kan gitu, dalam bersamamu tu nampak rumah sengit, habis bila tiba-tiba interview aurat pun tak tutup, anak-anak pun tak tutup aurat. Itu yang malang apa kat dunia pun susah tu, kat akhirat pun susah. Kalau kat dunia susah, bila orang interview nampaklah anak-anak dia pakai tutup aurat tu, kita syukurlah pada Allah. Pokoknya kat miskin dekat akhirat tak susah. Dia faham agama. Ini kat dunia susah, sembahyang pun tidak, kadang suami dia, itu yang kita tak nak ni. Itu yang kita tak nak. Patutnya disediakan bantuan makanan sampai dia tak minta-minta, dan disediakan juga bantuan agama dia. Dia kena dikumpulkan mereka ni, ajar agama, lepas tu bagi bantuan. Ajar agama, lepas tu bagi bantuan. Dah lama besok dia dah tak susah, dia akan pergi belajar agama. Kenapa? Dia sedar penting belajar agama. Selalunya dia ambil perhatian pada zahir dia, tapi hati dia, tauhid dia betul tak betul, kebanyakan orang tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu. Ni idaman ni memang gitulah. Kalau kita tak ada own initiative untuk baiki diri kita, kita bahayalah. Kalau tak ada orang akan tanya kita, betul, guru kata gitulah. Tak ada orang tanya kita, kau tauhid kau faham tak? Kau faham tak sifat 20? Kau faham tak semayang? Kau faham tak gini? Kau faham tak wuduk ni apa? Kau faham tak tayamum macam mana? Kau faham tak kalau tangan kau simin dia kena buat apa? Orang tak kulit, orang tak tanya. Kenapa memang zaman ni begitu. Tapi kalau tak ada makan, orang tolong. Tapi kalau tak ada pengisian rohani, tauhid tak ada, syirik pun tak tahu, tak ada orang ambil tahu. Jadi everything depend pada kita lah. Kalau kita ada inisiatif, kita buat lah. Kalau tak ada, itu rezeki masing-masing lah. Itu saya cakap. Tetapi tiada sayugia membanyakkan dia. Menunjuki oleh Rasulullah SAW muka sebelah, dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia, tiada patut mereka yang berakal. Mereka yang berakal, mereka yang ada otak, mereka yang tak gila, bahawa penat ia pada menuntut akannya lebih daripada kadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Lepas tu jangan ikat diri dengan hutang banyak-banyak tau. Bila kita ikat diri dengan hutang, kita terpaksa kerja lebih daripada apa sepatutnya. Zaman dulu mana ada orang hutang agaknya, saya rasa lah zaman 1400, 1300 rasa tak ada pun. Tapi sekarang ni nampak bila dengar raja company ni ekonomi Malaysia, mula bimbang. Tu asal lah.
Masing-masing dah risau dah. Kita tahulah lagi swasta. Bukan risau tak juga makan, risau hutang. Hutang keliling pinggang. Bini kerja, bini pun ambil loan. Laki kerja, laki pun ambil loan. Sekali dua-dua kerja tu company, dua-dua kena buang kerja. Kenapa ekonomi miskin? Waktu tu dia tahu. Kenapa? Itulah, tengok orang pakai ni, kita nak pakai ni. Kadang-kadang gitulah. Lepas tu jangan peduli lah. Kita pakai apa yang kita mampu pakai. Bukan apa yang kita nak pakai. Kalau kita nak pakai yang bagus-bagus kan. Kereta yang baik-baik. Kenapa Sebab benda ni menakutkan. Rasulullah kata orang berhutang ni malam tak boleh tidur, siang hina, malam tak tidur. Memang. Lepas tu jangan berhutang banyak-banyak. Kalau rasa-rasa kereta ni boleh repair, jalan je lah. Lain kalau duit, kalau tak apa beli. Saya tengok orang budak-budak gaji 800 pakai motor besar-besar. Mana nak bayar, betul tak? Lepas tu kan dah risau, dah bimbang, dah gini. Malam kerja part time. Bila masa lagi surau? Bila masa nak belajar agama? Tak ada masa. Kenapa? Nak cari duit lebih. Kenapa nak cover hutang ni? Bank memang dicakap gitulah. Gaji 1,200 boleh lepas loan. Memang dia kata gitu, betul tak? Dia call kita dengan senyuman. Kami menawarkan kredit card. Ni dia berita baik. Kredit card abang dulu limit 8,000, sekarang 20,000. Abang nak tak? Memang dia cakap dengan senyum. Kita tak bayar besok, dia hembat kita balik. Dah kena kredit card tu ada riba, habis. Itu hidup tak berkat. Hati-hatilah sikit. Jangan ikut orang. Orang dia mampu, biarlah. Dia tak mampu, biarlah. Gitu. Saya dulu anak saya 5. Masa tu gaji saya 2,000 je. 1,000 lebih je. Kerja swasta. Pakailah motor Yamaha 80cc tu. Kerja kat Tuban Jaya tu. Tak berapa kali jatuh, tak berapa kali rosak, tak berapa putus rantai, tak cakap. Gaji anak 5. Gaji banyak, gaji sikit. Gaji swasta. Lepas tu ekonomi Malaysia, ada budak buang kerja. Kita tak kena buang lah. Lepas tu adalah dulu PKNS tawar rumah Kenari tu, rumah Kenari kat rumah Banjamal tu. Rumah tu 90,000. Saya kata dengan PKNS saya tak nak. Saya nak ambil rumah bawa 50,000. Sebab tu saya tak mampu je tu. Sebab saya bimbang saya tak boleh bayar. Sebab company saya kerja ni 2 tahun dia buang orang, 2 tahun dia buang orang. Kita pun tak tahu kita boleh kerja berapa lama. Saya dekat tu sebab saya tak nak nanti hidup dalam kerusingan, orang rumah risau kan, yang ketakutan. Betul. Sebab tak nak diikat dengan hutang-hutang ni, pening benda tu. Okey. Bahawa melalaikan ia daripada zikrullah. Kenapa? Berhimpun dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran menghasilkan dan menambah harta itu mula-mula. Kenapa dia kata jangan ambil ni jangan ambil berlebihan Nanti bila harta ni lebih, dah fikir nak bisnes pula, dah fikir nak jaga pula, dah fikir nak gini pula, dah fikir nak gitu pula. Akhirnya otak kita dia datang fikiran kat sini. Dia akan fokus kat sini. Sampai semayang pun fikir sini. Betul tunggu saya kata. Orang yang kerja stres cuba tanya dia orang. Semayang pun tak usuk. Semayang pun lewat. Semayang sunat pun tak dapat buat. Lepas tu Jumaat tengok mesej bos hantar, pulang lambat gini-gini. Ni kerja ni lah, ni masalah kerja ni. Lepas tu kita minta pada Allah lah, jangan kerja ni lalai kita. Jangan kerja kita ni melalaikan kita daripada Allah. Jangan kerja yang kita buat ni daripada pagi sampai petang, biar Allah nilai sebagai ibadat. Kalau Allah telah sebagai ibadat, kita dah kosongkan tabung amal kita daripada pagi sampai malam. Ni yang amal yang kena ni. Ni yang amal yang kena. Adanya dalam kesibukan kerja tu, Allah panggil dia balik. Tak sempat nak buat apa. Tak sempat. Pergi surau tak sempat, belajar fardu ain tak sempat, nak buat sembahyang sunat tak sempat, nak mengaji tak sempat, nak gitu tak sempat. Allah panggil dia balik waktu dia sibuk bekerja. Lepas tu pastikan kita kena cari masa yang betul. Minta Allah jangan sibuk sangat pasal urusan rezeki ni. Kenapa? Rezeki ni Allah jamin. Allah tak jamin iman, Allah tak jamin ilmu, Allah tak jamin syurga kita, tak jamin. Tapi rezeki Allah jamin. Bekerja, pergilah bekerja.
Minta-minta janganlah kita sibuk dengan kerja ni sampai tak belajar agama. Saya tahu lah, saya kerja dulu 34 tahun, saya tahu kerja ni cukup sibuk. Tapi sampai gelut-gelut ni, nak pergi mengajar, nak pergi belajar, gelut-gelut betul. Okey, yang disambung Syam Nazan bahawa melalaikan, saya nak pergi, ada hal lah lepas ni, nak pergi, ada urusan keluarga nak pergi, bahawa melalaikan dia daripada zikrullah, insya-Allah. Sambung kat situ. Kalau Ustaz lompat muka surat, terlompat muka surat, patutnya bermula kadar hajat muka surat 112 lagi. Okey lah baca situ. Maaf Ustaz Orang sini tak cakap pun tidur lah korang ni. Terlompat sah lah korang tidur. Tapi macam bulat dia tengok buka apa nama muka aku. Kosok. Kosok tapi aku lompat muka surat pun terpaksa. Okey, baca. Bermula kadar hajat itu. Tanda. Syam. Bermula kadar hajat. Syam kau duduk depan aku pun kau tak perasan aku lompat je. Ingatkan Ustaz saja lompat. Saja lompat. Asli kau pun tak perasan. Tukar rakam pun tak perasan lagi bandar. Tak, tadi sebenarnya saya baca sekejap je. Kalau baca lama mungkin orang perasan. Baca itulah. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan. Orang lain pun tak cakap. Makmum salah, imam salah, makmum subhanallah lah. Ni makmum pun tak tahu. Ya ke imam salah ni? Dia ada mubarakah. Mubarakah? Boleh. Wah, jauh mubarakah. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan sebab bersalahan kelakuan manusia. Baca situlah. Minta maaf lah. Macam mana saya boleh lompat Dia kalau banyak dengan kelas hari jadi macam-macam. Dia penat lompat-lompat Okey, tanya situ. Tanya lompat je dah, insyaAllah. Lama lagi nak habis jam. Mau macam pencin balik kalabakan mau habis. Okey, tak apalah. Bacalah pelan-pelan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf segala kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.